Hadis Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Okey, kata Sayyidina Abi Qatadah, tuan, dia kata apa? Dia kata bahawa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, Nabi menanggung cucunya, Nabi dukung. Siapa cucu Nabi? Sayyidah Umamah, perempuan lah, cucu perempuan. Sayyidah Umamah ni lebih senior daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Sayyidah Umamah ni cucu sulung lah. Umamah ni cucu sulung, sebab Sayyidah Zainab ni anak sulung, tuan-tuan jadi Sayyidah Zainab dapat anak namanya Umamah, perempuan, cucu perempuan Nabi SAW. Yang Sayyidina tu lebih tua daripada Sayyidina Hasan, lebih tua daripada Sayyidina Husin. Okey, jadi ketika solat Nabi dukung Sayyidah Umamah ini, tuan-tuan. Jadi ketika solat peluklah, dukunglah. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Okey, masa sujud Nabi letaklah tepi ke depan ke baby ni. Okey, kan Nabi nak bangun, Nabi dukung semula anak ni, cucu ni, tuan-tuan. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, wa huwa ya'ummun nas fil masjid. Riwayat Imam Muslim, tuan-tuan, Nabi jadi imam lagi. Jadi imam dukung Sayyidah Umamah. Dan mana pernah Nabi sembahyang jadi makmum? Nabi tak pernah jadi makmum, tuan-tuan, sembahyang ketika kecuali 3 hari ataupun seminggu sebelum Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar jadi imam, itu saja kan. Nabi SAW mesti jadi imam, sebab kaedahnya la yajuz taqdimul mafdul ma'a wujudil fadil. Ini poin saya dengan Habib Ali. Saya ziarah Habib Ali di Darul Murtada sembahyang zuhur. Dia kata doktor jadi imam. Saya kata tak boleh, Bib. La yajuz taqdimul mafdul ma'a wujudil fadil. Tak boleh orang yang kurang ni jadi imam sedangkan yang lebih afdal ada bersama saya. Jadi yang afdal tu dia Habib, dia Syekh, dia orang alim besar, dia yang jadi imam. Itu kaedah saya bagi. Tapi Ustaz Fadli, kaedah tu tak terpakai sebab Ustaz imam rotib kat sini. Ustaz lagi afdal jadi imam daripada penceramah. Tu kaedah tu tak terpakai. Baik, tuan-tuan sekalian, kembali. Maka dalam hadis ni, tuan-tuan, saya pernah tengok sekali sembahyang subuh, saya mengajar di Masjid Parujaya. Ada satu brother tu, muda jugalah, dia memang duduk saf depan, sehingga paling kiri sekali dia bawa baby dia dukung. Masya Allah, elok lah budak tu tak merengek, tuan-tuan. Ya, dia kalau letak dia meraung lah, abah dia dukung balik, polok dia balik, dia sonyap. Kan orang masjid biasalah pandang ke bawah, kata aku balik ke selipar lah orang ni kan, kau bawa anak kau masjid apa hal? Kita kan buat benda tak, kita tak biasa kan. Jadi sikap kita macam mana, tuan-tuan? Benda yang bukan budaya kita kan. Tengoklah kadang-kadang dia ni memang kata bini hospital kau, baru isteri dia meninggal kau, mana kita tahu kan. Kalau kes-kes begitu kita adalah pertimbangan. Memang terpaksa bawa anak tu. Kalau begitu macam Ahmad Albab, tuan-tuan, kalau orang lain pegang melalak deh, tukar nama dia diam. Jadi kalau sebab-sebab yang begitu perlulah kita betul ansur juga. Tapi kalau dia mengada-ngada, tuan-tuan, bawa anak sajo yo, dia kata sebab saya memang nak membesarkan anak saya dalam masjid. Anak kau bukan membesar, memokak nama tuan-tuan. Sebab itu isu bawa anak-anak ke masjid ni memang perbahasan ulama ada pro kontra. Tapi ambil jalan tengah lah. Jalan tengah selagi kita boleh kawal dia. Dia boleh kawal kalau dia seorang. Kalau 2 orang dia jadi atromen habis. Dia seorang dia boleh, dia tak ada modal, tak ada siapa ni nak bergaduh, nak main tarawih kan. Memang kita pun bagilah peluang orang pencen ni, masa ni lah kita nak semayang, nak fokus sikit. Dia bantai beronjing kat belakang tu, tuan-tuan, kita pun jadi jam. Tetapi saya kata tadi, ambil lah jalan tengah, harmonikan supaya budak-budak pun. Jadi maksud alasan bawa budak kecil yang meraung, yang main, yang membising ni, tuan-tuan, sebenarnya tak praktikal. Itu bukan cara untuk membesarkan anak. Orang bagi alasan, Ustaz, Turki budak main basikal dekat bawah dalamnya. Bang, kau tengoklah masjid dia besar mana. Kalau masjid dia besar, memang ada padang futsal, ada padang netball, ada tompek lah, tu lantak lah, boleh lah. Tapi masa sembahyang berhentilah solat. Tapi masalah masjid kita, tuan-tuan, tak boleh. Masjid kita kecil, ruang dia tak ada, terbatas kan. Maka sebab tu kita kata, saya kata kurang praktikal lah kalau bawa budak-budak memang dia bising. Tapi kalau anak tuan-tuan soleh, wali-wali songo berlaku, bawa lah, tak ada masalah, dengan syarat jaga kebersihan. Di sudut yang lain pula lah, tuan-tuan sekalian. Jadi kembali hadis ni apa? Ada ulama mengatakan ya tak ada masalah
mendukung bayi itu tidak melibatkan pergerakan yang banyak. Kita faham kan? Mazhab kita, mazhab Syafi'i kan dia kata jangan pergerakan banyak 3 kali berturut-turut. Jadi kalau tidak melibatkan pergerakan yang besar, kalau handphone kita berbunyi tengah semayang, apa kita punya tindakan? Kalau agak-agak tuan-tuan dekat poket, raburlah, picitlah, tekanlah apa yang patut, kan keluar lagu pula lagi parah. Tapi kalau tuan-tuan simpan dalam beg, tuan-tuan nak merangkak pula cari beg pula ada 3 lapis, tengok pula, itu tak boleh lah. Tapi kalau setakat bunyi itu, handphone tu memang silent, afdalnya jangan bawa langsung. Tapi dah terbawa, dah tak tersilent tadi tu tuan-tuan, maka tekan. Sebab dosa tuan-tuan membiarkan lagu tu ganggu satu masjid tu lagi besar dosa dia. Maka dimaafkan tuan-tuan 1-2 pergerakan yang tidak melibatkan 3 pergerakan berturut-turut yang kasar, yang besar, dimaafkan. Sebab tu sekhabat tadi, kalau dah jahil, kalau tak nak mengaji, acah-acah alim, macam pandai bona, gayo macam orang alim, mengaji tak nak, duduk kuliah malih, itu bawa handphone kuek-kuek memokak dia. Ini sebab apa berlaku tuan-tuan? Datang masjid untuk semayang je, betul cabut. Kuliah punya banyak di Seremban ni tak nak ikut, belah macam tu je kan. Sebab tu hukum-hukum tu tak sampai kat telinga dia, dia buat mazhab sendiri, ya kan? Maka sebab tu kita ada jalan keluar sebenarnya. Kalau tidak melibatkan perbuatan yang besar, maka kita dimaafkan untuk mematikan handphone tersebut, tekanlah. Tapi kalau saya khabar tadi, kalau jauh nak bergorak pula, gostan pula, pusing pula dada ni, itu gila lah tuan-tuan, itu memang batal sembahyang. Okey, maka kita teruskan tuan-tuan penerangan hadis ini. Saya petik kata-kata Prof almarhum Syekh Nuruddin Itir tadi. Dia kata hadis ini menunjukkan harusnya membawa anak kecil, lelaki ataupun perempuan, tuan-tuan, termasuk dengan ni, termasuk binatang yang bersih, binatang yang suci maksudnya. Tak kisah semayang fardu ataupun semayang sunat, tak kisah sama ada kita imam ataupun makmum. Okey, untuk anak kecil tadi dah satu bab. Timbul pula, ustaz, kucing, saya buat kucing, sayang mana kucing saya? Nama kucing Jawa ada, nama kucing orang putih ada, nama kucing muallaf ada, macam-macam nama kucing lah. Saya buat kucing lah ustaz, ni ustaz dah cerita malam ni. Bang, nanti dulu, saya nak habiskan cerita ni. Tuan-tuan dia kata apa? Jumhur mengatakan, majoriti ulama mengatakan tuan-tuan sekalian, solat terbatal kalau membabitkan pergerakan-pergerakan yang besar, yang kasar, tuan-tuan. Tetapi Nabi SAW sendiri telah menunjukkan perbuatan itu tak batal. Ada juga dia orang dulu tunjuk video dukung anak, orang ketuk pintu, dia gostan buka pintu, bagi isyarat masuk semua. Jadi kita kata perkara tu konon-konon nak beramal dengan hadis ni, tapi tak kena cara lah, tak kena cara. Cukup tadi kita paling selamat jangan berdehem. Paling selamat apa kalau orang panggil, kita kuatkan bacaan. Menguatkan bacaan itu tanda kita sedang solat. Kalau dia faham, oh semayang, okey. Kalau dia faham, dia baca qasidah tu, dia baca tabat siada, dia baca qasidah. Sebab tu tuan-tuan, ada juga cerita kelakar ni. Anak saya baca dalam jamban, dalam tandas, tala'al badru alaina, dia pelompang anak kau mengaji dalam tandaskan lampu, haram. Jangan mengaji, jangan baca Quran, tala'al badru ayat Quran kan. Jadi bini dia kata, bang, kenapa marah anak itu? Kau tengoklah si Alungnya mengaji dalam Quran, tala'al badru kan Quran lah. Bang ni apa bangang bona ni, kata tala'al badru tu nasyid qasidah lah. Yoko dia dah 30 tahun baca surah tu dalam Quran, kata lelaki ni. Tuan-tuan nampak ini sebab apa? Tak mengaji. Arab ke Melayu ke sama tuan-tuan. Kalau tak mengaji kita buta lah. Maka kita jelaskan tuan-tuan, kata Syekh Nuruddin Itir, tuan-tuan, Al-Halabi. Saya sayang 2008 saya pergi tuan-tuan, saya tak dapat jumpa pengarang ni, tak dapat jumpa, dia ada program lain. Saya tak ada rezeki jumpa Syekh Nuruddin Itir ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Sebahagian masyarakat kita, kata dia, yang poning al-abath, yang bermain-main dengan hukum ni, tuan-tuan, dia ambil dalil ini untuk membawa binatang dia dalam sembahyang. Ini ada orang ambil hadis ni sebagai dalil boleh dukung kucing ke, arnab ke. Tuan-tuan,
Tetapi tuan-tuan, perkara itu tidak bertepatan sama sekali. Yang boleh tadi kita kata anak kecil dengan sebab-sebab yang tertentu, itu yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidah Umamah binti Zainab. Ada yang mengatakan tuan-tuan, pandangan kedua Qabar, Nabi bawa itu pun ini hanya boleh untuk Nabi je, khususiat namanya, khusus untuk Nabi saja. Orang lain tak boleh. Sayyidina Abu Bakar tak boleh, Sayyidina Umar tak boleh, Imam Hasan Basri tak boleh, Imam Junaid tak boleh, Imam Syafi'i tak boleh. Katanya ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan-alasan mengatakan kita tak boleh bawa baby dukung, nak letakkan karang masa sujud, nak berdirikan dukung balik, tak. Tetapi pandangan ini nampaknya tidak dipersetujui oleh ramai ulama. Kenapa tuan-tuan? Sebab alasan khususiat ni tak bertepatan. Artinya Nabi buat, maka umat juga dibenarkan mengikut perbuatan tersebut. Ada pandangan tuan-tuan menyebutkan bahawa Sayyidah Umamah ni pandai. Dia yang bergantung, berpaut dekat atuk bukan Nabi SAW yang dukung dia, yang berpaut dekat atuk dia. Ada juga alasan yang begitu yang diberikan oleh para ulama tuan-tuan. Cuma apa yang disebut oleh Imam Nawawi, ini kita fahamlah. Kalau Imam Nawawi tuan, dia yang tarjih mazhab kita, dia tapis cantik. Banyak pandangan-pandangan mazhab Syafi'i pun dia macam-macam pandangan, berpecah. Tim Khurasan Iran lain, tim Iraq lain. Khurasan tuan-tuan lebih tepat dalam menyalin fatwa-fatwa mazhab Syafi'i. Orang Iraq tuan-tuan lebih cekap dari sudut percambahan minda. Hukum-hukum baru Iraq lagi cepat, advance mengeluarkan fatwa. Ini mazhab Syafi'i pun dia dah pecah dua. Satu aliran Iraq, satu aliran Iran, Khurasan. Maka Imam Nawawi tuan-tuan, dia tapis semua tu, dia keluarkan fatwa dia. Ini yang kita pakai. Kebanyakan fatwa kita mengambil kira pandangan Imam An-Nawawi. Dia kata apa? Sebenarnya boleh bawa anak kecil didukung dalam solat berdasarkan hadis Umamah ini. Cuma dia kata syaratnya mesti budak tu bersih. Sama macam suci masa kita bawa tawaf, betul? Cuma tawaf kan kita dah bincang, satu je pakai. Kita ko anak kita punya. Kalau tuan-tuan niatkan ihram untuk si anak, dia saja dapat, kita belum dapat lagi. Dia tak boleh dua-dua sekali. Dia tak boleh berlaku dua-dua. Untuk tawaf salah seorang sahaja. Kecuali kalau sorong lain, dukung hukum lain. Sorong, kalau anak tu dah kita kata mumayyiz, darjah 2, abang niat sama-sama dengan abah, niat nawaitu tawaf sab'ata ashwatin tawafal umrati lillahi ta'ala. Dia pun ikut, dia pun niat dalam hati, dia ahli niat, mumayyiz, boleh, dua-dua boleh pakai walaupun kita sorong dia. Tapi kalau dukung, hanya terpakai salah seorang sahaja tuan-tuan. Jadi maknanya kata Imam Nawawi tadi, boleh dukung anak tu dengan syarat dia mesti bersih daripada sebarang najis, tuan-tuan dan tak adalah muntah kau, bersih, pakaian dia bersih. Tadi kalau kata dia dah terberak, terkoncing ke, tukar pampers dia dulu. Jadi kalau dah begitu, bismillah, boleh tuan-tuan. Itu dibenarkan tuan-tuan sekalian. Dan bahkan kata Imam Nawawi tuan-tuan, perbuatan itu walaupun kadang-kadang tuan-tuan dikata apa, dikata tak batal dengan syarat dia melibatkan perbuatan yang minimum, yang sedikit. Jangan ikut mazhab kucing tadi, mazhab dukung kucing tadi, itu dianggap mazhab syaitan. Ini saya sebut perkataan Syekh Nuruddin Itir dalam kitab ini tuan-tuan. Orang buat bermudah-mudah tuan-tuan. Cuba bayangkan ikhtilas itu makruh dalam solat. Ikhtilas ni apa? Kita pusing-pusing tak tentu arah, kejap ke kanan tengah solat, itu ikhtilas yang makruh. Ikhtilas itu pun makruh tuan-tuan. Macam mana kau nak buat, nak dukung anak, nak letak anak, nak kucing tadi, binatang kau nak dukung lah, kau nak lopeh, maka itu semua perbuatan yang sia-sia, yang tidak bertepatan dengan syariat. Ketika Sayyidah Umamah ini didukung oleh atuknya Nabi SAW, umurnya ialah 3 tahun. Tuan-tuan jadi budak 3 tahun tuan-tuan sekalian. Dan bagus tuan-tuan di sini sebab Syekh Nuruddin Itir ni, saya ingat dia Al-Hasani, Ahlul Bait, keluarga Sayyidina Hasan. Dia kata keluarga Nabi ni bersih, Nabi makan jaga, maka cucu Nabi, anak cucu Nabi pun bersih. Maka itu dalil yang mengatakan boleh bawa kalau anak itu bersih. Hadis